Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Karuniakan kepada kami, ya Allah, kasih kepadamu dan mengenali dirimu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan, bila mana kita memahami kehidupan kita ini, ada yang perubahannya cepat dan ada yang perubahannya lambat. Dua sahaja. Bila sebut perubahan, ada yang cepat, ada yang lambat. Sama juga kejayaan. Ada orang nak berjaya cepat dan ada orang tak kisah pun kalau dia dah berjaya lambat. Begitu juga kekhusyukan. Ada orang yang dia khusyuk nak cepat dia khusyuk. Dan ada orang yang tak kisah pula. Tapi dia punya tak kisah tu dah 60 tahun. Salat masih lagi tak khusyuk. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Baik. Jadi, apa yang dapat saya nak bantu tuan-tuan pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Waalaikumsalam Ruslina Ayyub. Persoalan yang pertama, bila mana kita nak berjaya, ada orang yang nak berjaya cepat, ada orang yang nak berjaya lambat. Dan dia tak tahu pun dia nak cepat ke lambat. Tu lagi ajib. Jadi bagi kita yang nak berjaya dengan cepat ni, bila fokus berjaya, saya tak nak luaskan sangat penafsiran berjaya itu, kerana ia boleh ditafsirkan di atas bidang masing-masing. Kan? Dia boleh ditafsirkan di atas bidang masing-masing. Kalau orang nak berjaya dunia, tu bidang dia. Waalaikumsalam Rasulullah Muhammad Jani. Nak berjaya kedoktoran, itu bahagian dia. Tapi fokus saya ialah macam mana kita nak berjaya dalam solat. Dan dalam keadaan waktu yang sama, tuan-tuan, kita dah banyak berusaha. Ni persoalan dia. Jadi dalam hashtag Santapan Rohani pada pagi ini, kita nak bersembang suatu tajuk, kenapa berasa letih untuk berusaha, sedangkan itulah part yang Allah Ta'ala paling suka. Cuba tulis di ruangan komen. Simple je ayat dia. Sebab tu pentingnya mindset, tuan-tuan, dan pentingnya kefahaman yang betul, yang kita rojok daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW, kalam para ulama, kalam para as-sahabah. Ya, mudah-mudahan dari situ kita bersama-sama membina peringatan. Kenapa letih untuk berusaha, sedangkan part itulah yang Allah Ta'ala suka. Terima kasih Kak Long. Maknanya begini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi pernah mengajar kita, kalau saya tak silap, dia buat hadis ni tak boleh silap tak silap, tuan-tuan.
Bab hadis ni dia jangan main-main. Kalam manusia kita boleh kata begitu, tapi hadisnya soreh. Cuma saya tak ingat sama ada disandarkan kepada Nabi atau disandarkan kepada Allah, yang dinamakan hadis kudusi. Yang dinamakan hadis kudusi. Kalau hadis kudusi itu kalamnya datang daripada Allah, Nabi je tolong terjemahkan, tolong huraikan, rungkaikan balik. Itu dipanggil hadis kudusi. Kalau hadis nabawi bermakna kalamnya daripada Nabi, mafhumnya daripada Nabi, tapi hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara ringkasnya, kita kan pernah mendengar satu hadis daripada Nabi SAW. Jangan kamu gusar apabila doa kamu lambat dikabulkan sedangkan Allah Ta'ala suka melihat ketika kamu merintih. Waktu kita merintih berdoa tu, waktu kita merintih meminta kepada Allah Ta'ala tu, waktu kita menangis bermunajat kepada Allah Ta'ala itu, waktu tu Allah suka sangat. Allah Ta'ala tengoknya kita. Dalam keadaan tuan-tuan, jangan kalian berfikir, takkanlah Ustaz Allah Ta'ala macam tu, dia biarkan kita meminta kepada dia. Sebab itu dalam ilmu tauhid tuan-tuan, perlu kita fahami. Cuba tulis kejap di ruangan komen, part ni lah yang ramai gagal dalam memahami tauhid yang sebenar. Part ni tuan-tuan, ramai yang gagal memahami tauhid yang sebenar. Tulis perkataan ni simple saja. Jangan samakan gerak kerja Allah dengan makhluk. Cukup. Kalau kita nak masuk dalam lagi, jangan samakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Tak sama. Maknanya, jangan samakan keadilannya Allah dengan keadilannya makhluk. Jangan samakan persepsinya Allah dengan persepsinya makhluk. Tolong tulis perkataan ini. Sebab bila perkataan ini tuan-tuan tak jelas, maka seolah-olah kita melihat cara bekerja Allah Ta'ala itu seolah-olah macam bekerjanya makhluk. Terima kasih Kak Mona Zida. Kalau tuan-tuan tak jelas ayat ini, tuan-tuan akan mula beranggapan cara qada dan qadar, iradah, kudrah Allah Ta'ala itu, tuan-tuan sangka macam makhluk. Macam kita pergi merayu lah dekat seorang, tolonglah saya. Saya dah seminggu tak makan ni. Kita pergi merayu dekat dia. Lepas tu orang tu kata apa? Contohlah, kalau kita dengan makhluk kan, kita buat macam mana? Tak apa, kau doa, kau minta lagi. Aku suka waktu kau menangis ni. Kita pun stres lah. Kita ni dah lah ada masalah. Lepas tu kita jumpa dia. Kita tahu dari sudut syariat, kawan kita ni boleh bantu selesaikan masalah kita. Nak pinjam 200 je. Nak pinjam 200. Padahal kawan tu nak bagi dah tu. Tapi dia kata, tak apa, aku nak kau minta sampai menangis-nangis dulu. Nanti baru aku bagi. Katanya seorang sahabat yang kita nak berjumpa tadi. Kita pun menangis lah. Rasa dah setengah jam dah menangis ni. Masalan, setengah jam dah menangis ni. Kenapa dia tak bagi aku lagi? Lepas tu pula dia kata, tak apalah, aku suka tengok kau menangis macam ni. Aku suka tengok kau merayu macam ni. Aku suka tengok kau merintih macam ni. Katanya si A kepada si B. Jadi bila mana benda ni tuan-tuan seolah-olah kita gambarkan antara makhluk dengan makhluk, tuan-tuan jawab sekejap di ruangan komen. Daripada hadis Nabawi SAW, yang dinakalkan daripada hadis kursi, kalam daripada Allah. Allah Ta'ala suka part bila mana kita merintih. Jangan kamu gusar bila doa kamu tidak diterima atau lambat diterima, atau Allah Ta'ala tahu cara nak menguruskannya. Dalam keadaan Allah Ta'ala suka kamu merintih, Allah Ta'ala suka tengok kamu menangis, Allah Ta'ala suka tengok kamu bersedih. Bukan sedih apa, sedih dalam keadaan kita rindu kepada Allah. Allah Ta'ala suka ketika kita rindu kepada Allah, meminta kepadanya, berhubung kepadanya, berdoa kepadanya. Jadi persoalannya, adakah situasi ini tuan-tuan nak samakan Allah Ta'ala tu seperti makhluk? Sehingga akhir sekali kalian berputus asa. Ya Allah, kenapa ni aku dah menangis macam-macam dah ni. Sampai keluar air mata darah ni, ya Allah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab tu perkataan yang saya bawa datang tadi, kalau tuan-tuan fahami dengan jelas, dari situ tuan-tuan mula yakin dan mula faham. Jangan samakan gerak kerja Allah, pekerjaan Allah, cara pengurusan Allah dengan makhluk. Sebagai contoh, kan bila mana kita baca surah Wat-Tini Waz-Zaitun, bawah sekali penghujung ayat dalam firman Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bertanya dengan kita, Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kan bermula ayat Wat-Tini Waz-Zaitun, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-Tini Waz-Zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tifalahum ajrun ghairu mamnun. Selalu tertukar. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tolong tulis siapa yang tak pernah tahu, siapa yang tak pernah baca sambungan daripada ayat ini. Bukan sambungan ayat, doa ataupun soalan daripada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran penulisannya tak ada. Selepas alaisallahu bi ahkamil hakimin tak ada ditulis sambungannya, tetapi nisbah bacaan ada. Apa dia? Kita kena jawab. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Tulis kejap dekat ruangan komen. Siapa yang baru first time tahu? Oh ya ke Ustaz? Oh selama ni tak tahulah pula selepas alaisallahu bi ahkamil hakimi kita kena jawab. Siapa yang baru first time tahu? Tolong tulis di ruangan komen. Malam tadi saya bersama dengan sebuah syarikat. Kami ada program NBS secara mingguan, dalam bentuk Zoom. Ni antara package yang Allahumma salli ala Muhammad, kita bantu pihak-pihak korporat untuk buat program. Yang menghadiri Zoom malam tadi hampir 100 lebih tuan-tuan. Hampir 100 lebih peserta. Maaf, dalam 100 lebih itulah seorang je boleh jawab. Allahu Akbar. Ni kegagalannya kita menuntut ilmu. Sebab apa? Kita dah rasa kita dah banyak, kita dah rasa kita dah letih. Padahal banyak lagi yang kita tak tahu. Tahniah, ramai yang baru tahu. Siti Fatimah, Hazla Ali, tak tahu, tak pernah dengar, first time dengar. Wahidah, bagus, first time dengar. Roslina Ayub, Hud, Siti Fasiha. Tahniah kepada tuan-tuan yang first time dengar. Ini bukan ilmu baru tuan-tuan, ilmu ni dah lama. Tuan-tuan boleh rojok dengan mana-mana guru. Bagi tuan-tuan yang belajar dengan Ustaz Uwais Qarni ke, bagi tuan-tuan yang belajar dengan Ustazah Aisyah daripada Azdan Center ke, mana-manalah guru, tolong tanya. Kalau saya silap, tuan-tuan boleh PM saya. Hantar messenger, Ustaz salah lah hari tu. Kalau saya betul, renung-renungkanlah. Renung-renungkanlah. Berapa banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Of course lah banyak. Cuma kesimpulannya, yang saya nak kaitkan dengan tajuk sesi santapan rohani kita pada pagi ini, kenapa letih dengan tindakan? Kenapa lesu dengan apa yang kita dah buat? Dengan alasan dah buat dah macam-macam, tak khusyuk pun, dah buat macam-macam tak rasa pun. Sedangkan persoalan berapakah jumlah yang kita buat itu? Sedangkan cara kita nak spin ataupun cara kita nak tune otak kita, part inilah yang Tuhan paling suka. Tu cara kita nak tune otak kita. Part mana tu Ustaz? Part yang kita usaha bersungguh, usaha bersedih, menangis-nangis, merintih-rintih. Bila dah berjaya, tak ada dah part tu. Betul ke betul? Bila kita dah capai dah, yang timbul hanya kesyukuran. Kita akan teringat balik, Allah, dulu waktu aku mula-mula nak usaha dulu, menangis-nangis sampai keluar air mata darah, tiap-tiap malam berdoa kepada Allah. Dulu waktu mula-mula dulu. Sedangkan daripada hadis Nabawi, itulah part yang Allah Ta'ala paling suka. Bila kita dah berjaya, part tu dah tak ada. Terima kasih Siti Fatimah. Part yang kita merintih, part yang kita bangun malam, bila dah berjaya, bangun malam dah tak ada dah. Waktu berkehendak kepada Allah Ta'ala, sanggup pukul 5 bangun tiap-tiap malam.
Waktu ada hajat besar, sanggup tiap-tiap malam baca Quran, berzikir dan sebagainya. Tengok. Bila dapat je kejayaan, habis semua lupa dah. Sebab apa? Ujian lain pula datang. Dah? Tuan-tuan jangan lupa, sabar yang paling payah kata ulama, kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, sabar dengan nikmat. Itu yang paling payah. Tengah tak ada, boleh relax. Tengah ada banyak ni tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tengah ada ni, payah nak sabar. Waktu tak berjaya, dekat diri dengan Tuhan. Waktu dah berjaya, rasa jauh. Bukan rasa jauh sebab apa? Dah bersibuk dengan menunaikan impian tu, impian ni. Sebab tu kenapa pentingnya circle, kenapa pentingnya guru, kenapa pentingnya mursyid. Hari ni kita berfikir satu dalil cukup. Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul makhluqat, sebaik-baik makhluk. Dan tak ada yang makhluk sebaik-baik sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir mahupun batin, awal mahupun akhir. Dah? Dengan tidak menafikan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi yang lain lah. Dah? La, tak diberikan. Dengan tidak merendahkan pula martabat para nabi yang lain, kerana setiap nabi itu ada maqamnya. Namun hari ini muhasabah tuan-tuan. Kalau Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah, hidupnya tak pernah lekang dengan guru. Ada guru waktu umum dan waktu khusus. Waktu umum ni bila? Sebelum diangkat menjadi Rasul. Baginda Nabi ni telah dipelihara, telah dijaga oleh Jibril bermula daripada kecil lagi. Kalau kita belajar sirah daripada ulama-ulama tasawuf, sebelum dilahirkan zat, nurnya telah dipelihara oleh Allah Ta'ala, telah dipelihara oleh Jibril alaihi salam. Yang tu khilaf, tak payah bergaduh. Dah? Bergaduh masalah khilaf tak selesai. Dah? Yang berpegang dengan seawal-awal makhluk Nur Muhammad, silakan. Yang berpegang seawal-awal makhluk Al-Qalam, ahlan wa sahlan. Yang berpegang seawal-awal makhluk Arash, tak ada masalah. Yang bermasalahnya bergaduh, tak reti. Mana ada? Aku belajar dengan tok guru aku yang mula-mula awal-awal makhluk Nur Muhammad. Berbalah ni bergaduh tak reti ni. Jahil belaka. Itu khilaf. Akidah pun ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Bab furu', ahlan wa sahlan. Bab furu', dah, silakan. Jangan bergaduh. Bab dasar, tak boleh. Allah Ta'ala qudrah, wajib percaya, wajib yakin. Tak boleh mesti, ya ke Tuhan ni kuasa. Kalau Tuhan ni kuasa, dia dah lama dah bagi dekat aku. Dah? Terima kasih Cik Gani. Dah? Kalau Tuhan ni kuasa, dia lama dah beri dekat aku masalan. Sebab tu kita tak faham. Kenapa saya memulakan kalam saya dalam santapan rohani pada pagi ini? Jangan sesekali menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk lah. Sama juga, kalam itu dipecahkan. Cara Allah Ta'ala bekerja tak sama macam makhluk. Kita lah bila sebut ba'adil, alaihissallahu biahkamil hakimin. Kan ayat tadi? Bukankah aku ni sebaik-baik Tuhan yang beri hukuman? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Betul ya Allah, betul. Dan aku salah seorang yang menjadi saksi. Dah? Aku salah seorang yang menjadi saksi. Betul Siti Fatimah. Jadi maknanya, bila mana kita menyaksikan kehakiman Allah Ta'ala, hakim Allah Ta'ala bukan macam makhluk. Tuan-tuan kata dapat RM10. Macam mana aku nak bagi dekat anak-anak ni? Kita bagilah seorang RM1. Betul? RM10 kita bagi seorang RM1. Namanya adil. Adil tak macam tu? Tuan-tuan ada 10 orang anak, ada 10 orang anak, atau ada 5 lah 5. Mudah sikit nak kira. Ada 5 orang anak. Lepas tu tuan-tuan ada 100. Macam mana aku nak bagi ke 100 ni kepada 5 orang anak agar adil? Jawapannya, adakah tuan-tuan beri seorang RM20? Cuba jawab di ruangan komen. Tuan-tuan ada 100. Nur Zaliah kata ya adil. Tuan-tuan nak bahagikan kepada 5 orang anak. Adakah jawapannya bila sebut adil, tuan-tuan bagi setiap seorang itu RM20? Nur Lili kata tak. Yang lain? Siti Fasihah kata betul. Siapa lagi? Khatijah Nayang kata bagi seorang RM20. Silakan menjawab.
Ada lagi? Saya nak lagi 3 jawapan. Rahmah kata bagi ikut keperluan. Penuntut ilmu selamanya tak adil begitu. Kan dah berbeza. Radiah kata tak adil. Betul. Bermakna tuan-tuan dah semakin bijak. Syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pinjam. Sikit je bijak saya pun. Sikit sangat. Tuhan bagi pinjam bijak tu. Dah bijak kita lah. Tak sama dengan bijaknya Allah. Maknanya anak 5 orang takkan nak bagi seorang RM20. Tengok keperluan. Dah. Tak tanya pula ustaz yang paling kecil. Bila 5 orang takkanlah kelima-lima umur sama. Betul? Mestilah ada yang besar, ada yang kecil. Mal Abdullah, bijak jawapan dia. Sama juga Siti Fatimah. Syukran jazilan khairal jazak. Yang kecil takkan nak bagi RM20 juga. Dia nak buat apa? Sagi dia ramah-ramah dia mamam. dia mamam. Habis hangus RM20. Dah. Yang besar tu pula RM20 je ibu. Masalah nak beli top up lagi ni. Contoh. Jadi betul. Tuan-tuan kalau dari situ tuan-tuan dah faham. Seorang ibu yang adil 100. Macam mana aku nak bagi dekat 5 orang? Tengok keperluan dia. Kadang-kadang bahagi seorang RM20 tu betul. Kadang-kadang pada kita. Waktu bila? Waktu raya. Tak apalah bang, kita bagilah seorang RM20 biar adil semua. Yang besar ke, yang kecil ke. Kadang-kadang ia is correct. Tuan-tuan bagi seorang RM20 betul. Tetapi kebanyakannya waktu tidak. Sekarang ni kita kena faham. Bercakap atas dasar umum ni, kita nak ambil peringkat ataupun had yang umum atau had yang khusus. Dah? Kita ambil peringkat yang umum yang kebiasaan berlaku. Tuan-tuan takkan bagi seorang RM20. Begitulah bijaknya Allah Subhanahu Wa Taala mengurus dan mentadbir kita sebagai manusia. Jadi, apa yang boleh saya sampaikan untuk diri saya sendiri pada pagi ini adalah hashtag Santapan Rohani, wabil khusus kepada tuan-tuan juga yang tak jemu-jemu mendengar Santapan Rohani setiap pagi tuan-tuan. Pertama, jangan berhenti untuk berusaha. Jangan berhenti. Dah? 1. Yang kedua, kejayaan ada 2. Ada cepat, ada lambat. Dah? Itu lumrah alam. Hukum alam ni 2. Ada kejayaan yang cepat, ada kejayaan yang lambat. Maka cepat ke, lambat ke, dua-dua tak terlepas daripada usaha. Cuma orang yang kejayaannya cepat, dia ada bahagian dia. Dan orang yang kejayaannya lambat, ada juga bahagian dia. Ada juga bahagian dia. Yang paling penting bahagian dia dekat mana tuan-tuan? Yang paling besar, waktu dia usaha tu, waktu dia merintih tu. Tengok orang dah berjaya, aku tak boleh putus asa, dia buat lagi. Tuan-tuan, kadang-kadang pahala dia lebih banyak daripada orang yang berjaya cepat. Sebab apa? Orang yang berjaya lambat, usahanya lebih banyak. Namun hidup ni pilihan kan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan, walaupun ada bahagian kau dekat akhirat, tapi kau jangan lupa bahagian dekat dunia. Allah Ta'ala sebut dengan jelas, kau jangan lupa bahagian kau dekat dunia. Hidup ni pilihan. Dah? Nak berpegang kepada hakikat, sabar dulu, mana syariat. Dah? Nak berpegang kepada Jabariyah, sabar dulu, mana ahli sunnah. Jadi perkara yang kedua, fikirkan, tuan-tuan nak berjaya kan, 2 saja. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan yang ketiga, bila sebut ada nak cepat atau lambat, apa pilihan tuan-tuan? Dan apakah tindakan? Kalau kita nak kejayaan tu cepat, apa tindakan yang kita nak buat? Contoh, fokus saya khusyuk solat. Saya tak nak mendefinisikan berjaya kepada perkara lain. Orang lain, itu cara dia. Dunia, cara dia. Tidak salah di atas keperluan tuan-tuan. Tetapi setiap kali tuan-tuan masuk live saya, fokus saya ialah saya nak bimbing tuan-tuan berkenaan khusyuk solat. Kalau tuan-tuan nak menjadikan itu satu kejayaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, maka apakah tindakan seterusnya? Fikir-fikirkan, apa yang aku nak buat? Kalau aku nak result tu cepat, dan kalau aku nak juga tapi result tu lambat, okey, tu je lah, okey je lah, tunggu tunggu je lah. Jelas ke jelas? Jadi di sinilah kita mula memahami kehidupan kita ni tuan-tuan, agar kita sentiasa berinteraksi dengan apa yang hendak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Wiwi. Khusyuk is real. Khusyuk is real. Tuan-tuan, cerita cepat dengan lambat ni, dah berapa ramai dah saya jumpa peserta yang
bersama dengan kami. Cuma afwalakum, ICS rasanya dah tutup kot. Kami tak buka dah sebab dia ada masalah pengepusan dan sebagainya. Cuma apa saya nak sampaikan, berapa ramai mereka yang mencapai result khusyuk dengan cepat dan dengan asbab. Mereka bersama dengan kami, belajar dengan kami, walaupun secara percuma. Walaupun secara percuma, Allah Ta'ala dah buka dah. Itu tandanya orang-orang yang bersungguh nak kepada khusyuknya solat. Bermakna kalau kemampuan perkara yang diukurkan, kami sediakan platform yang percuma. Tuan-tuan boleh daftar dalam program NBS Free. NBS Free, EZY.la/NBS Free. Percuma saja. Dari sana banyak ilmu-ilmu yang saya bantu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu 2 jam je. Beri peluang ke atas diri untuk belajar. Bila beri peluang ke atas diri untuk belajar, dari situ Allah Ta'ala melihat Allah sejauh mana dia usaha. Bersungguh dia ni. Waktu tu lah time lagi suka. Waktu tu lah Allah suka. Ingat dah? Waktu kita bersungguh tu Allah Ta'ala suka. Waktu kita bersungguh tu Allah Ta'ala suka. Waktu kita bersungguh tu Allah Ta'ala suka. Jadi ala kulli hal, jangan lesu dengan tindakan. Jangan lemah dengan apa yang kalian dah teruskan. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan terus berjaya. Ingat, orang yang berjaya itu buat satu benda sampai habis. Buat satu perkara sampai habis. Jelas ke jelas? Baik. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pada pagi ini adalah hashtag Santapan Rohani. Ma'assalamah wa ala liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan kepada Rahmah atau peserta-peserta lain, saya ulang balik tuan-tuan, tuan-tuan boleh berhubung dengan admin bagi tuan-tuan yang nak join ICS. Sebab kadang-kadang ada je orang yang nak sponsor, tapi seikhlas mungkin lah tuan-tuan dah cari, dah usaha dah, ustaz tak dapat lah duit, cuba PM admin kami. Kot ada peluang untuk tuan-tuan dapat masuk dengan pertolongan orang lain. Sebab circle kami ni yang tidak berkemampuan pun ramai, yang berduit pun ramai. Kadang-kadang mereka ni suka sponsor. Siapa orang lagi nak belajar? Sponsor. Syarat orang tu betul-betul nak belajar lah. Kalau tuan-tuan sungguh-sungguh nak belajar, insya-Allah Allah Ta'ala akan permudahkan. Ma'assalamah wa ala liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.